Okey. Nota nampak? Okey ya. Kita dah pukul berapa? Mungkin kita boleh mulakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Puan-puan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini sekali lagi kita dapat bertemu untuk kelas kita yang kedua setelah kita bercuti pada bulan Ramadan yang lalu, masuk bulan Syawal. Jadi ini pertemuan kita yang kedua pada bulan Syawal, yang mana hari ini merupakan hari terakhir kita berada pada bulan Mei 2021, tapi masih lagi dalam bulan Syawal, 19 Syawal. Semoga kesempatan Syawal yang ada ini kita sama-sama dapat manfaatkan dengan menunaikan sunat kita berpuasa 6. Moga-moga pengisian kita pada pagi ini untuk tajuk yang baru, bukan tajuk baru juga, yang mana tajuk yang pagi ini sebenarnya adalah lanjutan daripada tajuk yang kita telah bincang pada minggu lepas. Kalau tajuk minggu lepas, kita telah menyebut tentang kelebihan 4 kalimah secara umum. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar lah, ada 4 kalimah. Kalimah tasbih, kalimah tahmid, kalimah takbir dan kalimah tahlil. Okey, itu secara umum. Pagi ini kita akan memasuki kepada tajuk yang lebih menjurus kepada yang 4 itu. Kita ambil satu daripada 4 kalimah tersebut, iaitu kalimah tahlil, iaitu ucapan La ilaha illallah. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh ikuti pengisian yang bentuknya sebegini. Okey. Tajuk besar dia sebenarnya adalah Fadail A'mal. Fadail A'mal ni bahasa Arab. Tajuk besar dia adalah kelebihan-kelebihan beramal. Okey, kat situ tajuk dia. Di bawah tajuk kelebihan-kelebihan beramal, amal yang ada kelebihan adalah amal zikir. Dalam banyak-banyak zikir apa yang bagus kita ucapkan adalah mengucapkan kalimah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Okey, itu secara umum. Daripada 4 kalimah itu, kita pecahkan lagi, kita nak bahagikan ikut kalimah tahlil, satu bab. Lepas habis kalimah tahlil nanti, kita akan belajar kalimah tasbih pula. Lepas tu kita masuk kalimah tahmid pula. Lepas tu kepada kalimah takbir pula. Kita nak baiki diri kita, kita tak nak lagi kalau sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah sambil kita goncang buayan untuk cucu kan. Tapi sekarang cucu tak boleh balik kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah kan. Tapi sambil kita bertahlil tu kita faham. Oh, apakah ucapan la ilaha illallah. Jadi apabila kita faham, nanti akan membawa kepada kemanisan kita berzikir. Kalau sama ni kita baca saja dengan hati yang keras kan. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi kita tahu tak apa makna subhanallah? Di sebalik subhanallah tu mengandungi makna apa? Jadi kita nak baiki cara kita berzikir supaya kita dah masuk kepada peringkat bukan sekadar berzikir melalui lidah sahaja, tetapi hati kita pun boleh memahami apa yang lidah tu ucapkan. Jadi kita pergi kepada kalimah tahlil dulu. Jangan ingat tahlil ni, kalau sebut tahlil je, oh orang meninggal ke Ustaz? Mentang-mentang lah kami ni dah berumur, Ustaz pilih pula kalimah tahlil. Tak. Dia bukan maksud macam tu. Tapi kalimah tahlil ni ada sebab. Okey, kita tengok.
pengertian kalimah tahlil. Okey, kalimah tahlil ni maksudnya ucapan apa? La ilaha illallah. Okey, jelas kat situ. Kita pergi kepada apa makna kalimah tahlil? Apa makna kalimah la ilaha illallah? Okey, kalimah la ilaha illallah sebenarnya ia mengeluarkan makna. Dia membawa kepada makna apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Bahasa Melayu dia maksudnya tidak ada sembahan yang patut, yang berhak untuk disembahi, diibadahi dengan benar melainkan Allah sahaja. Kalau baca dekat definisi pengertian ni rasanya semua faham kot. Kalau tanya, apa tu makna la ilaha illallah? La ilaha illallah ni maknanya apa? Kita mengatakan bahawa tidak ada mana-mana sembahan yang patut, yang layak kita ibadahi dengan sebenar-benarnya hanyalah kecuali kepada Allah. Itu kita fahamlah. Okey, kita pergi kepada rukun-rukun yang terkandung dalam kalimah tahlil. Saya wallahu ta'alam, adakah ibu-ibu pernah belajar tentang rukun-rukun ni? Ya ke ada rukun-rukun? Ni berbeza kalau kita mendalami satu maklumat dengan kita hanya membaca tanpa kita mendalami. Okey, kalimah tahlil ni dia ada 2 rukun. Kenapa kita perlu tahu tentang rukun ni? Nanti kita akan sebut syarat-syarat dia. Okey, kalimah tahlil ni dia ada 2 rukun. Rukun pertama apa? Rukun pertama, kalimah tahlil ni dia ada rukun an-nafyu, iaitu kita menafikan. Itu rukun pertama. Rukun kedua, dia menetapkan. Dia panggil al-ithbatu. Nampak tak perbezaan? Menafikan dengan menetapkan. Ada beza? Ada beza. Yang pertama, kita membuat penafian. Yang kedua, kita menetapkan. Satu, kita nafi. Kedua, kita menetapkan. Okey. Menafikan apa? Menafikan ni maksudnya kita mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kita menafikan. Kita mengingkari. Kita tak setuju. Kita bangkang. Mana-mana yang disembah selain pada Allah. Lepas tu yang kedua kita menetapkan. Menetapkan apa? Kita menetapkan bahawa sembahan ibadah tadi hanya boleh buat, hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala saja. Jadi, 2 rukun tu mudah je. Menafikan, menetapkan. Nak lebih nampak lagi, tengok kalimah ni baik-baik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dekat mana 2 rukun tu? La ilaha illallah. Kan? Ada orang sampai macam dah hilang bunyinya. La ilaha illallah. Dah tak dengar bunyi dah. Kan punya khusyuk je dia dalam berzikir. Tapi kalau boleh, janganlah sampai tak ada bunyi langsung. Kita nak terkejar ke mana? Perlahan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Okey. Waktu kita sebut la ilaha tu, sebenarnya dia ada perbuatan kita menafikan. Jadi apabila kita zikir la ilaha illallah, kita sebenarnya kita telah buat 2 perkara. Kita telah buat perkara apa? Pertama kita apa? Kita menafikan. Yang kedua kita apa? Kita menetapkan. La ilaha, dia termasuk menafikan. Illallah, iaitu menetapkan. Nampak tak? Dia kalau salah satu saja dia tak sempurna. Kalau nafi saja dia tak sempurna. Dia perlu digabung dengan menetapkan. Kalau menetapkan saja pun tak sempurna, maka dia perlu ada penafian. Baru dia mantap, baru dia lengkap
pada kalimah yang mengatakan hanya Allah Ta'ala sahaja yang layak untuk disembah. Tiada Tuhan lain. Kan lengkap kan? Jelas kat situ, saya tak perlu ulas panjang lebar. Tapi waktu kita melontarkan, waktu kita bicarakan, kita sebut La ilaha illallah, La ilaha illallah tu, kita telah menyebut-nyebut dua perkara. Perkara pertama kita menafikan, yang kedua kita menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan hanya Allah sahaja yang layak disembah, yang patut disembah. Tapi sebelum tu kita telah buat apa? Kita menafikan mana-mana sembahan lain yang dijadikan Tuhan. Lepas tu kita kata la ilaha, tiada ilah. Maknanya tiada Tuhan yang layak untuk disembah. Kita menafikan. Tapi tak cukup mantap lagi. Kita tekankan lagi dengan melainkan illa Allah. Melainkan Allah. Saya rasa semua dapat faham kat situ. Okey, jelas. Okey? Ada pertanyaan? Boleh faham? Kalau perlu respon, bagi respon, tak apa. Boleh buka pada audio tadi. Okey, jelas ya? Penting ni. Okey. Kemudian kita terus pergi kepada apakah kelebihan-kelebihan memperbanyakkan ucapan la ilaha illallah. Dalam nota ini, dengan waktu yang ada, kita ambil kepada 8 kelebihan. Maksudnya kalau saya memperbanyakkan mengucap kalimah la ilaha illallah, apa kelebihan saya dapat? Apa yang Allah akan beri kepada saya? Apa yang Allah beri kepada kita? Maka kita masuk kepada tajuk kelebihan dia. Okey, kelebihan yang pertama. Tajuk kelebihan ni lah yang datangnya tajuk fadail. Kalau banyak kelebihan fadail. Itu dipanggil fadail. Fadail maksudnya plural. Bilangan banyak bagi kelebihan-kelebihan. Tapi kalau kelebihan saja, fadilah. Fadilat. Katakan fadilat, fadilat. Fadilat tu bahasa Arab. Maksudnya kelebihan. Tapi kalau banyak kelebihan dipanggil fadail. Lepas tu tengok poster tu. Apa benda tajuk fadail a'mal tu? Rupa-rupanya fadail a'mal tu maksudnya amal-amal jika kita buat ada kelebihan. Itulah tajuk dia. Okey. Jadi kelebihan pertama, kalau kita memperbanyakkan la ilaha illallah, daripada ucapan la ilaha illallah tadi itu sebenarnya, ia merupakan dia ada kaitan dengan tujuan utama Allah cipta mana-mana jin, Allah cipta mana-mana manusia, tujuan dia itu apa? Maksudnya, apabila kita menyebut kalimah la ilaha illallah, hati kita pun bersama-sama memahami ucapan la ilaha illallah tadi tu, maknanya kita telah membuat perkara yang pertama ni. Perkara pertama ni apa? Okey, perkara pertama ni maksud dia, kalimah la ilaha illallah ni sebenarnya ia termasuk di dalam tujuan kenapa Allah ciptakan jin dan manusia. Dalil dia kita tengok. Suratul Zariyat ayat 56 dalam surah ke-51. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala kata, aku tidak ciptakan jin dan ciptakan juga manusia, melainkan untuk mereka beribadat kepadaku. Beribadat kepada Allah tu ada pada kalimah la ilaha illallah. Sebab kalimah la ilallah ni adalah kalimah tauhid. Kalau dia sebenarnya kalimah ilallah ni, dia ada banyak nama dia. Dia ada banyak nama dipanggil dalam Quran. Nama yang kita biasa sebut tahlil lah. Tahlil. Nama lain dipanggil kalimah tauhid, 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 tauhid. Kan apabila kita nak meninggal kan, apabila kita berada dalam keadaan nazak kan kita dianjurkan untuk syahadah.
Jadi kat kalimah syahadah tu, di dalam tu ada lafaz kalimah tauhid. Tauhid tu maksud apa? Menunggalkan, mengesakan Allah. Menunggalkan, mengesakan Allah itulah di bawah tajuk ibadah pada Allah. Jadi apabila kita memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah, kita telah menunaikan tujuan utama Allah Ta'ala ciptakan kita manusia adalah untuk beribadat kepadanya. Beribadat kepada Allah yang paling tinggi adalah mengikhlaskan ibadat hanya kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah. Itulah ibadat yang paling tinggi sekali. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kalimah la ilaha illallah ini merupakan kunci untuk masuk ke dalam syurga. Untuk masuk ke dalam syurga. Dia tak sama macam ucapan subhanallah. Dia tak sama macam ucapan alhamdulillah. Orang yang dalam nazak kan, kenapa tak diajar alhamdulillah? Kenapa tak diajar Allahu Akbar? Kenapa tidak diajar kalimah lain? Tapi kenapa ada kalimah syahadah? Kerana dekat situ ada kalimah la ilaha illallah. Okey, jadi kalimah la ilallah, siapa selalu amal, selalu baca, zikir dia, Allah Ta'ala bagi peluang jalan untuk dia masuk syurga. Okey, dalil dia, kita tengok hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ni hadis sahih. Sabda Nabi SAW. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang akhir perkataannya. Sebab tu orang yang dalam nazar, kita tak nak dia sebut ayat terakhir sebelum dia mati tu, dia sebut perkataan-perkataan yang lain. Dan perkataan yang patut dia sebut akhir itu adalah la ilaha illallah. Sebab tu kita disunatkan untuk mentalqinkan orang yang hampir mati. Kita ajar dekat dia, sebutlah kalimah syahadah la ilah. Tapi bukan sekadar la ilallah saja. Dia sebenarnya dia termasuklah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tadi itu. Supaya apa? Supaya termasuk dia itu di bawah hadis ni. Nabi kata, sesiapa yang penutup akhir perkataannya la ilaha illallah, nescaya dia akan masuk syurga. Confirm dia akan masuk syurga. Masuk syurga. Orang yang mati atas kalimah la ilaha illallah, dia pasti masuk syurga. Sekalipun dia masuk neraka dulu. Kat situ kita kena faham. Orang yang masuk neraka disebabkan dosa dia lebih banyak daripada pahala dia, tetapi waktu dia mati tu dia masih ada tauhid. Tauhid tu maksudnya dalam hati dia, dalam jiwa dia, dia tetap kata Allah tu satu, tidak ada Tuhan lain. Jadi nak kata Allah tu satu, tidak ada Tuhan yang lain pada kalimah la ilaha illallah tadi. Tetapi sayangnya ketika dia mati tu, didapati dosanya lebih banyak daripada pahala dia. Tapi dia tak masuk neraka dulu. Tapi dia tak kekal dalam neraka, nanti dia akan masuk juga dalam syurga. Sebab itu sangat penting mati kita di atas kepercayaan, keyakinan yang nyata bahawa Allah itu tidak ada Tuhan lain melainkan Allah sahaja. Yang itu ada pada kalimah la ilaha illallah. Pasti masuk syurga. Okey, kita pergi kelebihan yang ketiga daripada 8 kelebihan. Kalimah la ilaha illallah dia adalah sebaik-baik zikir. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Ini bukan dari saya. Ini adalah dari ucapan Nabi SAW, hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda apa? Afdalu zikri la ilaha illallah. Nabi kata apa? Sebaik-baik zikir adalah kalimah la ilaha illallah. Berdasarkan hadis inilah,
saya dan kita semua belajar dulu kalimah la ilaha illallah sebelum kita belajar kalimah subhanallah. Sebelum kita pilih nak belajar kalimah alhamdulillah, sebelum kita nak pilih belajar kalimah Allahu akbar secara mendalam, kita mulakan dulu dengan kalimah la ilaha illallah. Bukan sebab tajuk ni dia senang. Faham tak? Bukan. Tetapi dari sudut kedudukan. Daripada 4 kalimah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalimah la ilaha illallah ini adalah yang paling terbaik. Siapa cakap? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban. Dapat? Selesai. Untuk yang ketiga, mudah saja kita faham dia. Penting kita amal. Yang keempat. Yang keempat, kalimah la ilaha illallah ini dia dikategorikan oleh Nabi SAW adalah kebaikan yang paling utama. Maksudnya kalau kita nak buat banyak-banyak kebaikan, kan, nak tolong orang tu baik juga, nak sedekah tu baik juga. Tetapi dalam banyak-banyak kebaikan, Nabi SAW memasukkan kalimah la ilaha illallah di antara kebaikan yang sangat utama. Mari kita baca hadis dia. Okey. Sebenarnya kelebihan yang keempat ni asal usulnya muncul setelah ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Yang mana Abu Dzar ni suatu hari dia datang jumpa Nabi. Dia kata kepada Nabi, dia kata apa? Dia kata dia minta Nabi buat apa? Dia minta kepada Nabi, dia kata ajarkan kepada aku amal yang aku boleh buat, amal itu dekatkan aku ke syurga, jauhkan aku daripada neraka. Itu soalan, tengok soalan para sahabat. Apabila mereka berpeluang jumpa Nabi. Dia bertanya, minta kepada Nabi, apakah amal yang boleh bawa masuk ke syurga dekat daripada neraka? Nabi jawablah. Nabi SAW bersabda, apabila engkau buat satu keburukan, maknanya dosa lah. Sayyi'atan tu maknanya adalah kesalahan, dosa. Nabi suruh buat apa? Maka lakukanlah selepas buat dosa itu kebaikan. Kenapa? Kebaikan. Kerana kebaikan itu engkau mendapat 10 ganjaran. Faham tak maksudnya? Contoh, apabila kita buat satu dosa, dosa yang kita buat dikira satu. Kita tahu kan baca hadis kan, kalau kita niat nak buat satu dosa, tiba-tiba kita buat dosa itu, Allah tak tulis 10, tapi Allah tulis 1. Okey. Tapi kalau kita buat kebaikan, Allah Ta'ala catat 10. Jadi, apabila kita dah buat kesalahan, okey, maka kesalahan tadi itu ia boleh ditutup dengan kita cover dengan buat kebaikan. Sebab kebaikan ini pahalanya lebih banyak daripada kejahatan tadi. Itu cara yang boleh bawa kita dekat dengan syurga, jauhkan kita daripada api neraka. Sebab kita pun sedia maklum, nanti amal kita akan ditimbang. Pahala kebaikan dengan kejahatan. Okey, kemudian sahabat ni, Abu Dzar ni, dia tanya lagi. Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah. Dia kata, adakah la ilaha illallah itu juga kebaikan? Sebab dia tanya, Nabi menjawab tentang kebaikan juga. Kebaikan dari sudut buat kebaikan satu, dapat 10 ganjaran. Lepas tu Abu Dzar ni dia tanya pula soalan lain. Tapi tetap ada kaitan dengan apa dia tanya mula-mula. Dia tanya, kalau aku ucap kalimah la ilaha illallah ni, maksudnya kalimah la ilaha illallah ni dia termasuk tak kebaikan? Apa jawapan Nabi SAW? Jawapan Nabi inilah menjadi kepada kelebihan nombor 4 tadi.
Tengok Nabi jawab apa. Sabda Nabi SAW. Nabi kata, hiya ahsanul hasanati wa hiya tamhu zunuba wal khataya. Nabi kata, kalimah itu merupakan kebaikan yang paling utama. Nampak? Daripada hadis inilah kita letakkan kepada kelebihan nombor 4. Kebaikan yang paling utama iaitu kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan nampak tak darjat betapa besarnya kalimah la ilallah ni? Dia termasuk, kata Nabi, merupakan ahsanul hasanat. Merupakan kebaikan yang paling utama. Jadi, janganlah sia-siakan kebaikan yang utama tu. Kebaikan utama tu apa? Ada pada kalimah la ilaha illallah. Okay, habis yang keempat. Kita pergi kepada kelebihan yang kelima daripada 8 kelebihan. Kelebihan yang kelima ni, kalimah la ilaha illallah tadi, Allah Ta'ala akan beri ganjaran pahala dalam masa yang sama, bukan sekadar dapat pahala, tapi Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa. Okay, jelas dekat situ. Lepas tu yang keenam, bukan sekadar dapat pahala. Lepas tu Allah Ta'ala hapuskan dosa. Yang keenam, Allah Ta'ala akan lindung orang itu daripada syaitan. Okay. Kelebihan nombor 5 dengan 6 ini, ia berada dalam satu hadis. Mari kita tengok hadis dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Man qala. Okey. Dalam nota ni, ibu-ibu, puan-puan, tuan-tuan, kena tengok baik-baik. Dalam nota ni ada tulisan yang telah dibolkan, yang telah dihitamkan, ada yang tidak dihitamkan. Okey, yang dihitamkan itulah yang kita nak jadikan dia sebagai rujukan untuk kita jadikan dia zikir. Kalau dekat sini, man qala. Nabi kata apa? Sesiapa yang membaca. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni ucapan ni. Okey, ucapan dia sampai hujung ni, Nabi kata apa? Nabi kata, sesiapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maknanya apa? Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dia memiliki segala kerajaan, dia memiliki segala puji-pujian, dan Allah amat mengetahui atas segala sesuatu. Ini makna kalimah tadi tu. Nabi kata apa? Dia baca sebanyak 100 kali setiap hari, dia dapat pahala apa? Sama macam pahala orang yang memerdekakan 10 orang hamba sahaya. Ni pahala dia. Kemudian ditulis bagi dia 100 kali ganda kebaikan. Serta dihapuskan 100 kejahatan. Nabi tak cakap atau, Nabi cakap dan. Maknanya, siapa yang baca kalimah ini, Nabi dia nak kempen baca banyak, maka Nabi sebut 100. Jadi kalau siapa yang mengulang 100 kali setiap hari, la ilaha illallah wa la syarikalah sampai habis tadi, dia akan dapat pahala macam kalau zaman dulu ada hamba tu kalau nak bebaskan hamba tu perlukan duit yang banyak.
Maka dengan diucap 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai hujung tadi, dia seolah-olah seperti orang yang membelanjakan wang ringgit dia, bebaskan 10 orang hamba. Dalam masa yang sama, digandakan oleh Allah, ditulis 100 kebaikan dan dihapuskan 100 kejahatan. Tak habis lagi hadis ni. Nabi sebut lagi. Baginya juga. Maknanya kalau dia baca 100 kali tadi, Allah Ta'ala akan pelihara dia daripada godaan syaitan. Daripada syaitan pada hari tersebut sampailah waktu malamnya. Okey. Hadis inilah sebenarnya yang menjadi dalil. Kalau siapa-siapa nak lindung diri daripada disihir. Kalau siapa-siapa nak lindung diri dia daripada jin yang dihantar untuk menyihir seseorang, cara nak lindung diri setiap hari mesti baca 100 kali kalimah tahlil tadi. Sebab Nabi sebut 100. Dia akan dapat apa? Inilah dalil dia. Terpelihara daripada syaitan. Daripada jin. Sebab syaitan itu dia termasuk dalam kumpulan jin pada hari tersebut sampai waktu malam. Habis je malam, pagi tu kena baca lagi. Jadi mana-mana sihir yang dihantar ataupun nak keluarkan sihir yang telah berlaku, dia mesti dinding diri dia baca kalimah tahlil tadi. Mesti 100 kali. Sebab Nabi baca 100. Lepas tu apa lagi dia dapat? Okey, Nabi sebutkan bahawa tidak ada seorang pun yang mendapat balasan yang lebih baik daripada apa yang disebutkan ini, melainkan seseorang yang memperbanyakkan amal zikirnya daripada apa yang disebutkan tadi itu. Maknanya Nabi kata apa yang dia buat zikir tadi tu lagi banyak, sebenarnya lagi banyak ganjaran dia. Bayangkan kalau kita boleh baca 200, kita seperti memerdekakan hamba sebanyak 20 orang. Di sini juga kita belajar kan, paling banyak zikir yang Nabi suruh baca 100 je sebenarnya. Sebab tu kalau kita dengar orang hantar poster, orang hantar mesej, orang hantar dekat FB yang kata kena baca zikir beribu-ribu tu, sebenarnya ia bukan daripada ajaran Nabi. Itu je saya nak bagi tahu tuan-puan. Maksud dia, sebenarnya yang orang hantar, yang kita dengar orang hantar mesej kan, oh baca zikir ni 5,000, baca zikir ni 100,000. Sebenarnya yang kata 1,000, 1,000 tu ia bukan dari Nabi SAW. Tetapi tak salah nak baca banyak. Kena bezakan. Baca 1,000 digalakkan sebab dia banyak. Jelas tak? Tapi dalam hadis Nabi tidak pernah Nabi anjurkan baca lebih daripada 100. Nabi istighfar pun 100. Yang ini pun Nabi suruh baca 100. Bukan bermakna Nabi tak bagi baca lebih daripada 100. Lagi banyak, lagi baik. Itu saja ustaz ni, kau kena baca 1,000, kau kena baca 100,000, nanti kita bimbang membebankan, menyusahkan manusia nak amal. Tapi kalau 100 ni, insya-Allah semua orang mampu buat. Tapi kalau dia mampu baca lebih, boleh. Dia boleh baca 200 ke, dia boleh baca 300 ke. So ini adalah di antara pendalilan yang menunjukkan bahawa Nabi SAW menganjurkan kita baca kalimah tahlil ini. Kalau nak lagi banyak pahala seperti Nabi janji tadi, buat apa? Baca 100 kali setiap hari. Okey. Kita pergi yang ke-7. Daripada 8 kelebihan kalimah tahlil, seperti bebaskan hamba saya macam tadilah, dia sama je dekat hadis yang sama tadi. Cuma beza sikit nombor 7 ni. Beza nombor 7 ni, kalau yang tadi tu baca 100 kali, kalau yang ni baca 10 kali je.
Okey, apa sabda Nabi SAW? Nabi kata dia sama je bacaan dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi hadis ni Nabi suruh baca berapa kali? Asyara mirarin. Nabi kata dia membaca sebanyak 10 kali. Okey, 10 kali pahalanya sebagaimana seseorang yang memerdekakan 4 orang daripada keturunan Ismail. Maknanya dia dapat bebaskan 4 hamba. Dengan dia baca banyak berapa kali? Dia baca 10 kali. Dia baca 10 kali, dia seperti dapat membebaskan 4 orang hamba. Kalau yang tadi tu Nabi suruh baca 100, dia dapat pertambahan lagi. Seperti dapat 100 kebaikan, dihapuskan 100 kesalahan. Lepas tu syaitan dilindungi dia daripada syaitan dan jin. Daripada jin. Itu syaitan lah. Okey, selesai. Okey. Yang ke-8. Maksudnya kelebihan yang terakhir sekali kalimah tahlil ni apa? Dia dapat memberatkan timbangan amal. Dia dapat memberatkan timbangan amal. Dan ada satu cerita yang menarik untuk mengukuhkan kelebihan nombor 8. Hadis dia panjang. Siapa yang ada waktu dibaca yang matan dalam bahasa Arab tu, kita tengok dia punya, kita terus pergi pada terjemahan dia. Ada hadis ni, Nabi SAW cerita pada kita, okay, yang mana nanti di hari akhirat, Allah Ta'ala akan pilih seorang lelaki, okay, untuk dia apa? Untuk diberikan balasan amal dia. So lelaki ni, dia ada 99 buku yang malaikat Raqib Atid duk tulis tu kan. Dia tulis. Akhirnya lelaki ni ada 99 buku. Okay. 99 buku amal dia ni, nak tahu tak dia punya lebar dia berapa, dia punya panjang dia berapa? Nabi mengatakan bahawa sejauh mata memandang. Bayangkan kalau ada 99 buku, satu buku saja sejauh mata memandang, bayangkan, gambarkan kalau 99 buku. Agak-agak kalau macam kita, kalau kita tanya diri kita, dah berapa buku dah malaikat Raqib dan Atid mencatat amal kita sejak kita balik dulu. Wallahu ta'ala alam, tapi yang pasti buku amal yang dicatat oleh Raqib dan Atid tu nanti kita akan baca dia. Kita akan tengok sendiri. Macam lelaki ni lah. Okey. Kemudian Allah Ta'ala berkata pada lelaki ni. Allah Ta'ala kata, apakah engkau ada benda-benda yang kau tak setuju dalam catatan buku ni? Ada apa-apa yang kau nak sangkal? Lepas tu Allah Ta'ala bagi peluang lagi. Allah Ta'ala kata, ada tak mana-mana malaikat aku yang tulis catatan amal ini telah menzalimimu? Maksudnya Allah nak kata, ada tak malaikat Raqib Atid tersilap tulis ke? Kan, kau tak buat dosa, ditulis kau buat dosa. Ataupun engkau ada buat pahala hari ni, tiba-tiba tak tertulis. Ada tak malaikatku menzalimi engkau? Lelaki tu jawab apa? Dia kata, tak ada ya Rab, tak ada ya Rab. Lepas tu Allah Ta'ala tanya pada dia, engkau ada apa-apa lagi hujah, ataupun engkau ada apa-apa lagi perkara kebaikan yang kau nak tunjukkan? Allah bagi peluang pada dia. Ada tak mana-mana lagi pahala yang kau nak bentangkan, yang kau nak tunjukkan kebaikan? Laki tu jawab apa? Laki tu kata, tak ada dah ya Rabbku, tak ada dah. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Ada. Sebenarnya ada lagi kebaikan kau. Selain daripada dalam 99 buku tu lah, ada lagi. Allah Ta'ala kata, engkau masih ada satu lagi kebaikan. Bayangkan. Satu lagi kebaikan, lelaki tu dia kata macam tak ada dah lah. Pasal dah tulis semua buku kan, dia 99 buku. Allah kata ada satu lagi kebaikan. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Engkau tidak akan dizalimi.
Maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu, kalau kau buat pahala, kau tetap akan dapat pahala. Maksudnya Allah Ta'ala kata, kau ada kebaikan. Kebaikan kau akan dihisap, akan diberikan balasan. Lepas tu, dikeluarkan dekat dia ada satu kertas kecil. Kalau macam kita ada kertas apa? Contohnya kalau ada kita, kalau kita ada kertas mahjong kan, kalau kita ada kertas A3, nak lawan dengan buku 55 contohlah, ataupun kertas kecil tu. Kan? Allah Ta'ala kata ada. Engkau ada lagi kebaikan dalam tertulis pada kertas kecil tu. Dalam kertas kecil tu tulis apa tau? Tengok kat sini. Kertas kecil tu tulis apa? Dan kertas kecil tu tulis apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam nota tu saya minta tuan-tuan tolong gariskan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ataupun highlightkan. Dalam kertas kecil tu ada kalimah syahadah. Kan? Dalam kalimah syahadah tu maksudnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hamba dan pesuruh Allah. Lelaki ni sebenarnya dia pernah ucap kalimah ni. Tapi tercatat dalam kertas kecil. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Sekarang kertas kecil ni aku nak timbang dengan amalan kamu yang dekat 99 tadi itulah. 99 buku. Tahu tak lelaki tu jawab apa? Lelaki tu kata apa? Ya Robku, apalah nilai sangat kertas kecil ni nak dibandingkan dengan buku-buku catatan yang 99 tu. Tuan setuju yang cakap lelaki ni? Logik lah kan? Betul lah kan? 99 buku yang tebal, yang sepanjang jatuh mandang tadi, nak ditimbang satu kertas kecil. Agak-agak mana lebih berat? Tentulah 99 buku. Itu sudut kita faham macam itulah. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Engkau tak akan dizalimi. Tentu ada kebaikan dekat kata kecil tu. Lalu diletakkanlah buku-buku tu di atas neraca timbangan. Maka apa jadi tuan-tuan dan puan-puan? Didapati buku-buku yang jumlah 99 tadi itu lebih ringan. Sedangkan kertas yang kecil itu pula lebih berat. Faham tak maksud dia? Maksudnya dalam kertas kecil tadi tu yang hanya tertulis kalimah syahadah telah mampu menandingi yang ada pada 99 buku tadi tu. Bayangkan 99 buku tadi tidak boleh lawan berat dia dengan kertas yang kecil tadi tu. Kenapa? Kerana di dalam kertas kecil tadi itu adanya pahala ucapan kalimah syahadah. Bukankah dalam kalimah syahadah tadi ada kalimah la ilaha illallah. Okey, perkara yang ke-8. Jelas tuan-puan dapatnya 8 kelebihan. Tolong ingat kat situ. Okey, mudah je kita belajar. Jadi lepas ni kalau kita banyakkan kalimah la ilaha illallah, kita akan dapat 8 kelebihan tadi. Yang ke-8 tadi, kalimah la ilaha illallah inilah yang nanti ia akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Maka ambil kesempatan untuk memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Banyakkan kalimah itu. Baik. Kita nak lanjutkan kepada syarat kalimah tahlil. Syarat ni apa? Syarat ni maksud dia, ingat tak tadi kita ada sebut bahawasanya sesiapa, kan kita ada sebutkan kelebihan kalimah tahlil ni kunci masuk syurga, betul? Okey. Tapi cuba tengok gambar kunci ni. Sebab tu kita penting kita belajar. Okey, tengok gambar kunci ni. Okey, mudah faham insya-Allah. Okey, gambar kunci ni sebenarnya adalah kalimah apa? La ilaha illallah tadi. Kalimah la ilaha illallah adalah kunci utama untuk masuk syurga. Betul tak? Betul lah.
Okey. Tetapi, cuba kita tengok dekat kunci ni, ada tak dia punya yang lekuk-lekuk ni? Yang gerigi-gerigi ni kan? Yang gerigi-gerigi kunci ni sebenarnya adalah apa? Syarat-syarat kalimah tahlil yang perlu dipenuhi bagi orang yang sebut kalimah la ilaha illallah tadi. Faham tak maksudnya? Maksudnya adalah, kalau kita ada kunci yang utama ni, tapi kalau tak ada gigi-gigi kunci ni, kan kalau patahlah yang lekuk-lekuk ni, macam mana kita nak buka pintu? Kita ada kunci pintu, tapi kunci tu dah patah. Dia punya, contoh kan kita nak buka pintu grill kan? Kan dia kunci tu dia ada macam mata-mata, ada gigi kan? Okey, kunci tu dah ada, tapi kalau patah mata dia tu, yang gigi-gerigi dia tu, boleh tak buka pintu grill? Tak boleh buka. Oleh sebab itu, kita nak masuk syurga, bukan hanya berpada cukuplah sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah saja. La ilaha illallah tadi tu dia dah jadi kunci utama dah nak masuk syurga. Tapi nak buka kunci tu, nak guna kunci tu perlu ada gerigi-gerigi dia. Maka gerigi-gerigi dia itulah dia panggil syarat-syarat kalimah tahlil. Faham tak? Oleh sebab itu, kita kena belajar. Apa syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk menjadikan kalimah la ilaha illallah ini betul-betul boleh digunakan sebagai kunci utama yang dapat membuka pintu syurga. Ni kalau kita tak belajar, kita bimbangi, ucapan kita la ilaha illallah tadi itu Allah Ta'ala tolak. Kenapa Allah Ta'ala tolak? Sebab kita tidak memenuhi syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apa syarat-syarat tu? Semua sekali ada 7 syarat. Yang ini saya akan ajar kemudian. Tadi kita akan ajar. Okey, saya nak terus dulu pergi kepada waktu dan lafaz-lafaz tahlil dulu. Tapi syarat ni kita tetap kena belajar. Ada 7. 7 syarat ni dapat dari mana? 7 syarat ini diambil daripada Al-Quran, diambil daripada Rasul. Pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya 7 syarat ni sebenarnya adalah syarat-syarat yang Allah tetapkan, syarat-syarat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan. Bukan daripada mana-mana ulama. Tapi ia dari Allah, pemilik kepada syurga tu. Jadi kalau kita nak masuk syurga Allah, walaupun kita ada kunci dia, iaitu kunci dia kalimah la ilaha illallah yang kita selalu sebut, tapi kalau kunci itu patah matanya, tidak ada gerigi-geriginya, maka macam mana kunci itu nak digunakan? Maka gigi-gigi kunci tadi itulah yang disebutkan sebagai syarat-syarat yang 7. Ini dinukilkan seperti mana kata Wahab bin Munabbih rahimahullah, tabi'in, dia pernah ditanya. Dia pernah ditanya apa? Dia tanya apa? Dia kata, bukankah kunci syurga tu kalimah la ilaha illallah? Dia jawab, ya betul. Nak masuk syurga tu kena ada kunci tu kalimah la ilaha illallah. Tapi Wahab bin Munabbih cakap apa? Namun dia kata tidak ada satu kunci pun kecuali dia ada gigi-gigi pada kunci tu. Nampak tak kalau kita tengok gambar kunci kat sini kan? Kan ada macam dia punya lekuk-lekuk tu. Itulah gigi-gigi kunci tu. Maka sekiranya engkau membawa kunci, maksudnya dia kata kalau engkau ada kunci tu yang ada gigi-giginya, nescayalah pintu tu akan terbuka. Faham tak? Maksudnya kalau kita ada kunci saja, tapi kalau yang lekuk-lekuk tu, gerigi dia tu tak ada, macam mana nak guna kunci tu? Itulah yang dimasukkan oleh Wahab bin Munabbih.
Maka ada 7 syarat. 7 syarat ni lah umpama apa? Umpama lekuk-lekuk gigi-gigi yang ada pada kunci tadi. Gigi-gigi yang ada pada kunci tadi. InsyaAllah kita akan belajar sebentar lagi. Okay, jangan ke mana-mana. Kita akan belajar insyaAllah. Bukan nak rehat. Tapi kita nak belajar lepas ni. Kita pergi kepada maklumat yang ringan sikit. Maklumat ni dah agak berat sikit. Kita pergi yang ringan-ringan sikit. Okay, kesian ya, sebab tadi ada yang dah ikut kelas pukul 9. Dia sambung pula kelas pukul 10.30. Takut nanti jam. Kan banyak sangat maklumat. Sebab dalam kelas-kelas yang dibimbing, memang tuan-tuan akan jumpa maklumat padat. Itulah cara kita belajar. Kita ambil satu ilmu ni sebenarnya diambil dari ayat Quran. Diambil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat ilmu yang benar. Okey. Kita terus pergi kepada tajuk ni. Nanti kita akan cerita yang 7 tu ya. Jangan ke mana-mana. Ikut lagi. Okey. Kita pergi kepada tajuk yang agak ringan sikit tapi penting juga. Kita nak belajar. Bilakah waktu tempat digalakkan kita nak sebut kalimah tahlil? Dalam masa yang sama kita nak belajar. Adakah kalimah tahlil tu hanya la ilaha illallah sahaja full stop ataupun ada kalimah lain daripada la ilaha illallah? Jadi, marilah sama-sama kita perhatikan baik-baik apakah lafaz kalimah tahlil yang pernah diajarkan oleh Allah melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama, waktu kita digalakkan untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah adalah setiap kali selepas berwuduk. Lepas kita ambil air semayang dengan sempurna lepas berwuduk, jangan lupa untuk mengucapkan kalimah tahlil yang diiringi dalam kalimah syahadah. Siapa kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata. Mari kita baca hadis ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nah, kita baca terjemahan dia terus. Nabi kata, ia bermaksud, tidaklah seseorang di antara kamu yang dia berwuduk kemudian lalu dia menyempurnakan wuduk dia. Maksudnya Nabi kata dia ambil wuduk dengan sempurna lah. Kemudian lepas berwuduk dengan sempurna tu dia buat apa lagi? Dia mengucapkan. Tolong gariskan. Dekat nota tu gariskan. Doa apa nak baca lepas mengambil wuduk. Kalau boleh jangan tinggal yang ini. Okay, Nabi doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inilah doa kalimah syahadah selepas mengambil wuduk. Dalam kalimah syahadah tu ada apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dekat sini dia tak perlu tambah lahul mulku wa lahul hamdu. Tak perlu. Sebab macam ni yang Nabi baca. Baca dekat daripada asyhadu Allah sampai abduhu wa rasuluh. Okey, kalau kita baca doa ni, Allah Ta'ala beri apa kepada kita? Nabi kata apa? Melainkan akan dibukakan untuk dia pintu-pintu syurga yang jumlah pintu syurga tu ada 8. Apabila dia buka semua pintu syurga yang 8 tu, dia boleh masuk mana sahaja pintu yang dia nak masuk. Hadis riwayat Muslim. Faham tak hadis ni?
Faham kan? Di sini kita dapat belajar apa? Bila tempat digalakkan baca ucapan tahlil la ilaha illallah selepas berwuduk. Okey, selepas berwuduk. Okey. Bagaimana nak baca kalimah tahlil tu? Dia tidak cukup hanya baca la ilaha illallah sahaja. Dia perlu diiringi dengan asyhadu al sampailah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dapat? InsyaAllah. Saya yakin tuan-tuan dan puan jelas dah tak sabar-sabar untuk amal. Tapi kena berwuduk dulu. Tapi syarat wuduk dengan sempurna. Baik, kita pergi kepada waktu lain. Bila kita digalakkan untuk membaca kalimah tahlil, yang ini waktu kita terjaga di tengah malam. Jaga, kan kita nak bangunlah, kita terjaga, so kita nak buat apa? Kita ambillah peluang, kita baca kalimah tahlil. Secara tak langsung, kita dapat tahu apa lagi selepas kalimah tahlil tu perlu disambung dengan lafaz apa. Okey. Jadi Nabi SAW bersabda macam ni. Nabi kata man ta'arra minal laili. Nabi kata dalam sabdanya sesiapa yang terjaga ataupun dia terbangun di malam hari dia. Lalu dia buat apa? Faqala. Lalu dia mengucapkan. Ucap apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau wuduk tadi dia tak sambung lahul muda sampai lah saja. Tapi waktu malam tu disambung lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi dia kena sambung lagi dengan alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu disambung lagi wala haula wala quwwata illa billah. Dalam ni ada sekali lagi kalimah tahlil. Nabi kata lepas dia baca tadi tu, kemudian dia sambung lagi dengan dia doa. Dia doa apa? Allahumma ghfirli, ya Allah berilah keampunan kepadaku. Maka Nabi kata apa? Jika dia berdoa, nescaya akan dimakbulkan doanya. Dan jika dia berwuduk, selepas dia berwuduk tadi, lalu mengerjakan salat, nescaya salatnya itu Allah Ta'ala terima salatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi dekat sini menunjukkan apa? Bila waktu kita digalakkan baca kalimah tahlil. Tapi kalimah tahlil tadi tak cukup hanya la ilaha illallah saja. Tapi dia ada sambungan dia, lafaz dia yang lain. Jadi secara tak langsung kita belajar rupa-rupanya kalimah tahlil tu ada yang pendek la ilaha illallah sahaja. Ada yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah saja. Macam kita baca tadi. Ada yang lahul mulku wa lahul hamdu. Lepas tu digabung dengan bacaan yang lain. Maknanya, kalau kita baca macam lepas berwuduk tadi, kita kena ikut apa yang Nabi telah perintahkan membacanya, ada bacaan sambungan yang lain. Begitu juga ketika terjaga di waktu malam. Kalau dia baca zikir tadi tu, kalau dia berdoa, nescaya doanya mustajab. Jadi kalau kita bangun waktu malam, nak doa mustajab, kan kita nak doa, kita minta tu Allah makbulkan, maka baca doa ini, baca zikir ni dulu. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu tu sampailah wala haula wala quwwata illa billah. Saya doanya makbul. Hadis riwayat Abu Bukhari. Okey. Tempat yang lain kita digalakkan membaca la ilaha illallah selepas salat fardu. Dan ini ambil perhatian kerana maklumat ini tak ramai juga yang tahu. Sebab apa? Macam mana kita boleh kata tak ramai juga yang tahu?
Sebab kita selalu dengar kalau wirid selepas solat fardu tak ada yang baca macam ni. Yang dia baca apa? Yang ini tengok ya dekat nota tu, sekali selepas solat fardu. Sekurang-kurangnya sekali. Tapi dia ada pertambahan lafaz. Ini diajar oleh Nabi SAW. Tapi tak, kadang-kadang dekat sekolah tak ajar zikir lepas solat. Dia ajar sampai mana? Dia ajar sampai dekat sini je. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bolehlah. Tapi sebenarnya ada sunnah Nabi yang lain lepas sembahyang fardu dak wirid, jangan baca sampai hamdu saja. Kita sambung lagi. Apa dia? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddi. Ni. Ini Nabi, ini sunnah Nabi ni. Kalau boleh kita amalkan. Bukan sekadar sampai lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir saja, tapi kita cuba sambung. Sebab ini yang diucapkan sendiri oleh Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Okey, waktu kita baca yang pertambahan tu kan, Allahumma la mani'a lima a'taita. Maksudnya apa? Ya Allah, tiada sesiapa yang dapat halang apa yang engkau nak berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tiada siapa yang dapat memberi apa yang engkau halangi. Lepas tu baca lagi. Wala yanfa'u dhal jiddi minkal jaddi. Dan tiada bermanfaat kepada yang bersungguh-sungguh kerana daripada engkaulah segala keuntungan. Dekat sini hadis riwayat Bukhari. Jelas dekat sini? Tapi cuma ada pertambahan sikit. Kalau dengar orang baca macam ni, dia memang ikut sunnah Nabi SAW. Jangan tinggalkan. Baca. Maksudnya ada pertambahan apa dekat belakang dia? Allahumma la mani'a lima a'taita sampai hujung lah. Okey. Selepas solat, ada lagi yang ini. Ni pun kadang jarang orang baca. Ni. Yang ini pun baca sekali lepas solat fardu. Subuh sekali, zuhur sekali, maghrib sekali. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Tapi dia ada yang lain. Yang ni dibaca oleh Nabi SAW. Riwayat Bukhari ni. Nabi sambung. Nabi kata apa? La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. Wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadl. Wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Jangan bertakbir raya pula. Tapi ini yang Nabi ajarkan. Pernah dengar tak? Pernah amal ataupun tidak lepas sembahyang fardu? Kalau kita amalkan ni, kita dapat banyak pahala. Antaranya kita ikut sunnah Nabi SAW. Okey? Kalau yang dalam ni, yang saya boldkan, hitamkan ni adalah pertambahan lafaz dia. So, boleh baca setiap solat fardu. Okey? Yang mana, yang pertambahan tu dia maksud dia kat sini lah. Yang dekat sini. Dia sampai dekat ni. Ni, dia bermula daripada tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Tiada Tuhan yang berhak diabdikan diri melainkan Allah. Kami tidak mengabdikan diri sampailah hujung. Nampak tak ada pertambahan maklumat dekat situ?
Okey, jelas? Dapat ikuti? Okey, dapat catat? Okey. Dan yang ini kita sedia maklum. Ini pun sunnah Nabi SAW ni. Yang ini sunnah Nabi juga. 10 kali selepas solat subuh dan maghrib. Dia beza sikit. Kalau subuh dengan maghrib. Tapi yang walaupun subuh, walaupun maghrib, yang ni bacalah juga. Sekali ni baca, yang ni pun baca sekali juga. Lepas baca ni sekali, lepas baca ni sekali, bacalah 10 kali ni pula. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Cuma ada pertambahan. Tambahan apa? Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab yang biasa dibaca tu, dia tak ada yuhyi wa yumit. Dia terus wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau subuh dan maghrib, ditambah sikit. Lepas hamdu tu ditambah yuhyi yang menghidupkan, yumitu yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, jelas dekat situ? Okey. Dapatnya? Ada pertambahan beberapa lafaz ya. Moga-moga boleh dapat bezakan yang sedia ada, yang biasa kita amal dengan apa yang Nabi pernah ajar dan Nabi pernah amal. Jadi marilah sama-sama kita mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh Nabi SAW. Tambahkan lagi maklumat kita. Baik, satu lagi tempat. Ini sangat sesuai juga dengan zaman kita pandemik COVID-19 ni kan. Kalau boleh, kita bacalah doa ni ramai-ramai. Bacalah doa ni selalu. Bagi tahulah dekat orang lain baca doa ni. Sebab ni semua Nabi amal. Tuan-tuan dapat belajar kan, setiap satu maklumat ada sandaran ayat Qurannya, ada sandaran hadisnya. Ini Nabi sendiri yang amal ketika Nabi susah dan sempit. Nabi baca apa? Mari kita baca doa dia ni. Zikir Nabi baca. Nabi ulang 3 kali la ilallah tu. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. Nabi ulang sekali lagi. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. Nampak tak ada pertambahan kan? Kalau biasa tu pendek tu la ilaha illallah. Tapi Nabi ada tambah Al-Azim yang maha agung, Al-Halim yang maha penyantun. Nabi ulang sekali lagi Allah, Nabi tambah lagi. Rabbul Arshil Azim, Tuhan bagi aras yang agung. Lepas tu Nabi tambah sekali lagi. Nabi tambah Allah sekali lagi, Nabi tambah di ujungnya. Rabbus samawati wa Rabbul ardi, Tuhan bagi segala langit dan bumi. Wa Rabbul arshil karim, dan Tuhan bagi aras yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi tuan-tuan, tolong viralkan doa ni. Tolong viralkan zikir ni. Kita minta kepada semua orang Islam, khususnya di negara kita, kalau boleh bacalah doa ni untuk kita keluar daripada kesempitan. Kita semua dalam kesusahan sekarang ni. Ya, dengan COVID yang semakin merebak. Lepas tu dengan sekatan pekerjaan, orang yang tak ada kerja, dibuang kerja dan sebagainya. Maka kita bacalah banyak-banyak zikir kalimah la ilallah ni. Supaya Allah Ta'ala keluarkan kita daripada kesempitan, daripada kesusahan. Ini diamalkan sendiri oleh Nabi SAW. Dalam masa yang sama, kita dapat belajar, rupa-rupanya kalimah la ilallah ni ada banyak versi. Ada banyak lagi pertambahan di belakang dia. Dalam masa yang sama, kita juga dapat belajar apa?
Rupa-rupanya kalimah la ilaha illallah ni saja ada pada waktu-waktu yang tertentu disunahkan kita membacanya. Dah selesai. Tapi satu lagi. Berlebih lagi. Ini kalau kita berada di Padang Arafah pada hari Arafah. Nabi ajarkan kita kalimah ni. Tengok Nabi kata apa. Dalam hadis Nabi kata, sebaik-baik apa yang aku ucapkan. Sabda Nabi SAW. Sebaik-baik apa yang aku ucapkan. Dan juga sebaik-baik apa yang para Nabi sebelum aku pernah ucapkan. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ini kita sudah maklum. Tapi yang ini Nabi kata ketika di hari Arafah. Kan? Kalau dia baca berada di waktu-waktu dia berada di hari Arafah, dia berada pada wukuf di Arafah tu, kalau dia baca ni, Nabi kata dia adalah sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan Nabi-Nabi lain juga ucapkan. Kalau kita baca dekat sini, dia la ilaha illallah ni kita sedia maklumlah, kita faham kan. Dia ada rukun dekat sini, lepas tu dia kata wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah ni dia adalah pengukuhan lagi. Tidak ada sekutu bagi Allah. Lepas tu kita nak kata di antara sekutunya Allah Ta'ala tidak ada sekutu. Tidak ada siapa-siapa yang sama dengan Allah, termasuklah dalam sudut apa? Lahul mulku, dari sudut kekuasaan, dari sudut pemerintahan, dari sudut kerajaan. Allah Ta'ala sajalah satu-satunya yang menguasai semua kerajaan, yang memiliki semua pemerintahan. Allah Ta'ala saja. Tak ada dikongsi dengan siapa-siapa. Lepas tu walahul hamdu. Bagi Allah Ta'ala itu sajalah segala pujian. Sebab itu Allah Ta'ala dia layak dipuji. Apa saja yang kita nak puji kebaikan, ia layak dikatakan kepada Allah. Allah Ta'ala saja yang layak untuk diberikan pujian. Dalam keadaan apa sekalipun, Allah Ta'ala itu layak untuk diberikan segala puji-pujian. Tuan-tuan nak puji dalam bentuk macam mana, semua itu dia adalah layak bagi Allah. Dan Allah Ta'ala mengatakan dia itu berkuasa di atas segala sesuatu. Maka janganlah kita bimbang apa-apa yang ada di depan kita pada hari ini. Okey? Allah Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi yang ini memang dibaca banyak-banyak ketika mana berada di hari Arafah. Okey. Kita dah habis. Tapi bukan habis apa. Kita ada lagi dekat depan dia tadi. Tapi sebelum tu, sebelum kita lanjutkan, mungkin saya nak buka ada beberapa soalan sebab dah 11.43. Sebab kita mula tadi pukul berapa? 10.30. Ni dah masuk 11.30. Sian, nak masak lagi, nak apa kan? Okey. Saya buka dulu kepada beberapa persoalan. Mungkin kita kena belajar tajuk 7 syarat tu pada minggu hadapan. Sebab dia kena ulas agak panjang sikit supaya kita tak jam. Sebab mungkin ada yang ikut 2 kelas tadi. Kelas pagi pun ikut pukul 9. Jadi untuk memahami 7 syarat ni saya kena ulas agak panjang. Jadi kita perlu macam waktu yang agak cukup. Ya, nanti terkejar-kejar nak habiskan. InsyaAllah kita akan sambung yang 7 syarat ni pada minggu depan lah. Jadi kita nak sambung pada minggu hadapan. Okey. Ni kita nak sambung pada minggu depan. Tapi kita nak buka terlebih dahulu kepada mana-mana persoalan pertanyaan. Kalau tak ada, mungkin saya boleh masuk beberapa syarat pagi ni. Untuk 7 syarat ni. Ada sebarang pertanyaan persoalan yang boleh saya jawab. Okey, saya tengok dekat chat. Okey, saya tengok dalam chat sekejap. Okey.
Bolehkah kalau saya bahagikan zikir 100 kepada 5 waktu solat? 20 subuh? Okey, boleh. Yang zikir yang 100 kali tadi tu, dia tidak disyaratkan mesti on the spot. Tidak disyaratkan kena baca serentak 100 terus. Tak. Dia boleh sambung-sambung. Setiap hari. Contohnya subuh 20, jap lagi pukul 11 nak baca lagi. Boleh. Boleh. Janji cukup 100. Lagi cepat dia baca, lagi baiklah. Jelas tak fahamnya? Lagi dia cepat habiskan, lagi baik. Tapi kalau dia buat secara tidak berturutan beransur-ansur, boleh juga. Tetap dapat ganjaran pahala tadi. Okey, kemudian kita tengok. Ustaz, selepas wuduk dan terjaga tidur, perlu ke baca berapa? Adakah cukup 1 kali selepas berwuduk? Terjaga perlu. Cukuplah sekali. Sebab kalau Nabi SAW tidak meletakkan, menyatakan beberapa kali, maknanya cukup sekali. Yang ada kaitan dengan kelebihan-kelebihan lah. Maknanya cukup sekali, boleh baca. Okay, soalan daripada Rahmat, Cik Rahmat. Okey, Nur Islam. Okey. 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 Puan Sakinah tanya, contoh zikir hasbunallah. Okey, lepas tu dia kata zikir Nabi Allah Yunus termasuk kat kalimah tahlil ke ustaz? Ya. Okey, soalan dia ada dua. Dia tanya, zikir hasbunallah satu, lepas tu zikir Nabi Allah Yunus tu termasuk tak kalimah tahlil? Okey. Tuan-tuan, siapa yang ada nota tajuk doa-doa dalam Quran yang ikut pukul 9 pagi tadi, tuan-tuan boleh rujuk pada muka surat yang doa kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan boleh rujuk. Saya tunjukkan supaya manfaatkan nota yang ada. Kejap saya tunjukkan. Ayat mana, nombor berapa. Kejap Okey. Supaya kita boleh manfaatkan doanya. Okey. Doa ataupun zikir hasbun ayat 173. Yang doa hasbunallah dan Allah sebagai pelindung itu ada pada ayat 173 dalam surah Ali Imran. Adakah dia panggil tahlil? Dia tak termasuk dalam kalimah tahlil. Sebab kalimah tahlil tu dia mesti kalimah yang menafikan dan juga menetapkan la ilaha illallah tadi. Okey, cuma yang doa Nabi Yunus tu, okey, kalau doa Nabi Yunus pula, kalau tuan-tuan nak rujuk dalam surah apa, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah surah Al-Anbiya ayat nombor 87, surah ke-21, ada kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Yang itu memang ada kalimah tahlil, betul. Cuma yang doa hasbunallah tadi tu dia tidak ada kalimah tahlil, dia tak termasuk dalam tahlil. Wallahu taala a'lam. Just kita tak boleh nak confirm sama ada kita akan sampai zuhur dan waktu seterusnya. Kenapa? Okey, wallahu taala. Okey, ada soalan lain yang boleh saya bantu berkaitan dengan tajuk kita?
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. Ya. Ya. maknanya ada zikir-zikir pilihan, iaitu kita baca subhanallah wa bihamdihi. Itu Ha. bukan ranking nombor 1 ya Ustaz? Baca bukan kan? Yang itu bukan ranking nombor 1. Ya. Sebab dia tasbih. Sebab tu tasbih kita kena faham. Tasbih ni sebab tu tasbih ni dia banyak diiringi dengan digabung dengan kalimah lain. Subhanallah. Lepas tu dia kena bawa dengan kalimah wa bihamdihi. Kalau subhanallah, dia dalam bentuk kita kata dia tidak seperti kalimah tahlil. Tahlil dia ada dua. Menetapkan dengan menafikan. Menafikan dengan menetapkan. Dekat kalimah tasbih dia ada apa? Kalimah tasbih dia hanya menetapkan saja. Dengan dia kata Maha Suci Allah. Dia kata Maha Suci Allah, maksudnya apa? Maha Suci Allah daripada sebarang sifat lemah. Dia tidak seperti Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kat situ pun kita nampak beza. Okay, contoh kan? Contoh. Kalau kita kata segala puji bagi Allah dengan kita kata Maha Suci Allah. Dekat mana dia perbezaan dia? Kalau kita memuji Allah, macam memuji Allah tentulah puji pada yang dah perfect. Betul kan? Kalau kita ambil contoh, kita akan puji orang, tentu orang tu buat sesuatu yang perfect, yang bagus kan kita puji. Allah Ta'ala ni kita tak boleh nak nisbahkan dengan manusia. Tapi Allah Ta'ala ni kalau kita kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ucapan segala puji ni dia lebih tinggi daripada Subhanallah. Jadi kalau nak dibandingkan Subhanallah tu pula dengan kalimah la ilallah, tentulah tak dapat nak dibezakan lagi. Tentulah Subhanallah ni dia bawah lagi daripada kalimah la ilaha illallah. Okay. Nanti waktu kita belajar Subhanallah dengan Alhamdulillah, kita akan tunjuk perbezaan dia. InsyaAllah. Kita akan tunjuk perbezaan dia. Okay. Ada soalan lain? Ustaz, lagi satu Ustaz. Ya. Kalau kita balik kepada page belakang-belakang tadi tu, yang nota nombor 8, memberatkan timbangan amal kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan memilih seorang lelaki daripada kalangan umatku. Peristiwa ni Ustaz terjadi, di mana peristiwa ni berlaku? Semasa Isra' Mi'raj ke atau wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW? Tak. Yang ini sebenarnya nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, sewaktu nak timbang amal. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Waktu nak timbang amal. Hadis ni juga menunjukkan bahawa salah satu cara amal akan ditimbang dengan buku tu ditimbang. Sebab siapa yang pernah ikut kelas tajuk alam akhirat, tajuk timbangan amal, cara Allah timbang amal ni dia ada 3. Ada 3 cara. Orang yang buat amal tu ditimbang. Yang kedua, buku amal tu ditimbang. Yang ketiga, amal itu ditimbang. Ada 3 cara. Maka para ulama khilaf dalam bab tu, tapi ada dalil-dalilnya. Maka yang kita baca hadis yang 99 buku ni merupakan dalil yang menunjukkan bahawa kalau kita nak tahu pahala kita lebih banyak daripada dosa, maka buku amal kita itulah yang ditimbang. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, ada pertanyaan lain? Tuan-tuan dan puan? Ustaz? Ya. Ya, Kak Ana. Siapa sebelum saya tadi nak tanya? Boleh tanya dulu? Okey, terima kasih Kak Anis. Assalamualaikum. Saya nak tanya yang satu hadis yang cakap yuhyi wa yumit tu hanya selepas solat subuh dan maghrib. Jadi kalau solat-solat lain
hadis Rasulullah tak cakap yuhyi wa yumit, tapi kalau kita campur tu sekali, boleh ke tak boleh sebenarnya? Ke kita kena ikut betul-betul tu? Kalau of course lah jawapan dia kita pun tahu kan, kita ikut macam ni Nabi baca. Cuma dalam bab zikir tadi tu dia tidaklah seketat, dia macam zikir dengan doa ni, dia tidaklah seketat macam kita kena amal bacaan-bacaan lain, sebab dia kan dia kan dalam bentuk zikir kan, dia macam apa maksudnya lebih baik lah, maksudnya okey, tak masalah selagi di mana tak bertentangan, maksud dia bukan maksud yang boleh bawa kepada yang dilarang, menghidup dan mematikan, tak apa. Cuma kalau kita boleh sebaik-baiknya Nabi baca macam tu, kita baca macam tu. Dia contoh mudahnya macam ni. Kalau macam kita istighfar lepas solat kan dia baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah kan. Maka Nabi baca pendek, kita pun baca pendek. Orang kita ni banyak sikit dia punya penambahan yang kalau boleh kita baikilah. Walaupun benda tu tidaklah berat, tapi kita ni dah pahalanya tak banyak. Jadi apa kata kalau kita nak tambah lagi pahala, dapat pahala ikut sunnah Nabi yang betul-betul, kita baca macam ni Nabi baca. Moga-moga kita termasuk orang yang cinta pada Nabi. Kita termasuk orang yang layak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baiknya memang kita kena baca macam mana Nabi baca. Tapi kalau kita dah amal tu nak ubah tu agak payah kan. Tapi kita cubalah, kita cuba sikit, kita cuba. Kalau nak baca yuhyi wa yumit tu, kita boleh amal yang subuh dengan maghrib tadi itulah. Okey Ustaz. 7 kali. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Perlahan-lahan kita ubah. Ya. Kak Mazidah Ustaz. Ya. Sama jugalah saya macam yang bertanya tadi, kita dah terbiasa tersasul-sasul kan Ustaz? Betul. Ya, jadi tak apa. Slowly kita boleh. Slowly. Boleh. Manageable lah ya. Okey. Dan apa saya dapat faham dan saya nak kongsi ataupun Ustaz betulkan ya. Yuhyi wa yumit, saya tanya Ustaz kata sebelum ni, yuhyi wa yumit maknanya macam Ustaz cakap, kita dimatikan, dibangun, dihidupkan semula, dimatikan. Jadi Allah subuh menghidupkan. Allah menghidupkan, Allah matikan. Subuh tu sebab kita baru bangun. Subuh tu kita baru bangun dari tidur, kata Ustaz Sulah. Dan malam tu sebab kita akan dimatikan. Betul tak Ustaz kefahaman saya semasa penjelasan why we read yuhyi wa yumit masa subuh dan maghrib, atau Ustaz ada tambahan daripada situ? Dari sudut penjelasan hadis tu wallahu taala alam, tapi kita berpegang bahawa apa yang sunnah Nabi berdasarkan hadis yang sahih, pasti dia ada sebab. Pasti dia ada hikmah dia kan. Jadi kalau kita tengok pada makna yuhyi wa yumit, maksudnya adalah Tuhan yang menghidupkan dan Tuhan yang mematikan. Kalau selepas subuh tu dia memang ada kaitan dengan subuh. Tapi adakah itu yang Nabi maksudkan kenapa dibaca pagi? Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau kita nak kaitkan ia secara umum lah, secara logiknya memang boleh kita kaitkan dia macam kita bangun daripada tidur kan, kita baca doa nak pergi kiamat kan. Kita baca doa kan lepas tidur, kita kata kita nak dibangkitkan kan. Ingat tak doa lepas tidur tu, walaupun Nabi tidak terangkan tapi dia boleh dikaitkan. Macam kita kata alhamdulillahilladzi ahyana baddama amatana wa ilaihin nusyur. Kan? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas mematikan kami, dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Sebab dia memanglah dia ada kaitan. Tidur tu dipanggil mati yang kecil. Mati yang kecil tiba-tiba boleh hidup balik. Hidup. Lepas tu pula cara macam tu ada kaitan dengan hari kebangkitan di hari kiamat. Boleh ada kaitan tu.
ada kaitan. Tetapi adakah itu yang sebenar-benarnya Nabi masukkan? Saya tak boleh jawab. Wallahu ta'ala alam. Sebab tiada penjelasan yang diterangkan di dalam hadis sebegitu. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Itu saya tak Ustaz. tahu. Baik. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya dalam nota yang Ustaz beri, kelebihan bila kita menyebut kalimah tahlil, poin nombor 5 ni diberi pahala dah menghapuskan dosa. Adakah dosa-dosa besar juga dihapuskan dosa? Terima kasih. Kalau kita belajar amal-amal yang dapat hapus dosa, dan sebenarnya memang bagus juga bertanya kerana memang nanti salah satu tajuk yang kita akan belajar, kita akan belajar tajuk amal yang dapat menghapuskan dosa. Okey, amal-amal yang boleh menghapuskan dosa, kalau macam solat, macam puasa, macam kita sujud, macam kita baca ni, dosa-dosa itu dia hanya dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Dosa kecil. Okey. Dosa besar dia tidak boleh dihapuskan melainkan melalui jalan taubat. Maksudnya dosa besar dia hanya boleh dihapuskan melalui jalan taubat. Jalan taubat tu kita kena tahulah macam mana cara taubat yang nasuha. Kalau ada kitab Riyadhus Salihin, nanti buka pada bab yang kedua, dalam tu Al-Imam Nawawi dia tulis syarat taubat nasuha ni apa. Dia bahagikan. Kalau kita berdosa besar tu dosa dengan manusia, kan? Maka ada 4 syarat. Kalau dosa besar kita dosa hanya berkait dengan Allah, dia ada 3 syarat. Macam tu. Dia dosa besar tidak boleh hanya dengan kita dapat hanya dengan kita hanya dengan kita berwudu, daripada kita berzikir, dosa kecil. Okey, faham maklumat terlebih dahulu. Jika ini diulah oleh Al-Imam Nawawi dalam Al-Minhaj. Jika kita pun dah nak tutup sekejap. Okey, jika macam ni. Jika dosa kecil tak ada. Faham tak? Contohnya macam kita baca tahlil ni dapat menghapuskan dosa-dosa kita kan 100 dosa. Tapi dosa kecil kita tak ada. So nak hapuskan dosa mana? Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, dosa besar kita tadi tu Allah Ta'ala akan ringankan. Faham tak maksudnya? Kalau dosa kecil dah tak ada, tapi kita buat amal-amal yang boleh menghapuskan dosa kecil, tapi dosa kecil dah tak ada, so nak hapuskan dosa apa? Maka dosa besar kita itu dia akan diringankan. Maknanya kalau dia besar, dia dah tak terbesar macam asal. Dia telah dikecilkan. Maksudnya dia akan diringankan. Faham tak maksud dia? Ini adalah ulasan daripada Al-Imam An-Nawawi. Okey, ada soalan lain? Terima kasih Ustaz. Sama. Tapi ya Kak Anisa. Tak apa. Teruskan Ustaz. Tak apa terus boleh. Sikit lagi waktu kita tamat. Okey. Ya. Okey, Ustaz, jika kita buat zikir la ilaha illallah sebagai zikir, bukan dalam majlis tahlil, tapi seorangan seperti kita baca 100 kali ke, dengan gerakan kepala. Ini bukan gerakan badan dan kepala ke. Ini bukan sunnah Nabi kan? Gerak cara kepala tu maksudnya macam mana? La ilaha illallah. Jadi dia apa ni? Okey, dia goyang lah. Goyang, and then dia tujukan kepada hati, La tu maknanya dia kata there is none. Dia tulis kepada kanan, and then illallah tu tuju kepada hati. This is some tarikats do this, Oh, macam tu. Saya pun baru tahu. Hari ni.
Okey. Tapi Dan- Ustaz ha. belum dapat ini daripada hadis-hadis lah. Okey. Cara-cara ni. Okey. Wallahu ta'ala alam. Sebab zikir ni sebenarnya kalau kita nak zikir, kita boleh zikir dalam berzikir pada Allah ni tak mestinya kita kena duduk. Kita boleh berzikir berdiri, kita boleh zikir berjalan, berbaring pun boleh. Macam kita ambil ayat dalam surah, kita ambil dalam surah Ali Imran tu kan. Yang 10 ayat terakhir surah Ali Imran tu yang inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru. Boleh. Zikir dengan Allah ni kalau kita nak zikir dengan Allah tak mestinya kita kena duduk. Kita boleh sambil baring, boleh zikir pada Allah. Cuma dari sudut yang menggerak-gerakkan badan yang kalau la ilallah ke kanan, ke kiri tu, yang itu setakat ini belum lagi saya jumpa mana-mana sandaran yang mengatakan itulah cara dia. Wallahu ta'ala alam. Maksudnya saya tak jumpa sandaran ni lagi. Kemudian cuma kalau zikir tu bentuk gerakan yang macam biasa-biasa saja tak apa, mesti dibenarkan. Kadang-kadang kita bergerak sendiri kan. Macam kita kepala kita macam duk lenggok, itu masih lagi dibenarkan lah. Tapi tidaklah sampai kena macam buat rap pula. Sampai kita menari berjoget tu, yang iaitu perlu dielakkan. Sebab zikir ni dia perlu dilakukan dalam keadaan yang tenang dan sebagainya. Tertib. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zandra ni nak tanya. Ustaz, since kita dah dekat zikir ni kan, Zandra nak tanya, apa pendapat Ustaz tentang yang program macam baca Yasin seluruh negara untuk kesejahteraan negara. So, maksud saya macam nak tahu apa benefit benda tu. Memanglah bagus baca Yasin. I mean, kenapa untuk kesejahteraan negara dia macam buat macam program baca serentak? Saya nak Ustaz ulas boleh? Baca serentak, okey. Dia sekarang ni banyak. Every day I get WhatsApp untuk baca Yasin secara serentak lah. Even dalam WhatsApp group, macam few groups buat. Benda ni memang bagus. Okey. Minta Ustaz ulas. Memang Nabi buat macam tu ke ataupun memang kita disaran buat macam tu ke? Apa Ustaz? Okey. Yang pertama isu baca serentak tu sebenarnya itu orang kita je yang buat sebenarnya. Kalau kita tak baca serentak pun tak apa. Betul-betul tak? Ada orang baca pukul 10, ada orang baca pukul 12. Sebenarnya menetapkan jika adalah mengatakan kita perlu baca serentak kerana nak dapat kelebihan sekian-sekian, iaitu dia boleh termasuk dalam larangan Nabi mengada-adakan perkara dalam agama. Tu tak boleh. Tapi dari sudut kita membaca Al-Quran, di antara surah Quran yang kita biasa mahir, yang orang pun senang nak baca adalah surah Yasin. Maka tak salah lah untuk kita memilih untuk membaca surah Yasin tersebut jika kita faham. Tapi untuk meletakkan misi serentak, yang itu kalau boleh dielakkan. Dan tidak ada mana-mana kelebihan pun yang mengatakan ia perlu dibaca dengan serentak. Another thing Ustaz. Apa? Saya takutlah macam apa saya buat bid'ah sebab saya macam politely macam ikutlah program tu because fahamlah kan untuk being polite, okay. So pun dapat pahala lah, insyaAllah, alhamdulillah, okay. So another thing is diorang punya cara is every time sampai dekat ayat Mubin tu, diorang akan stop and berdoa, lepas tu akan sambung balik.
Nadia Mubin. For 7 times lah Mubin kan. So saya agak macam agak macam tertanya-tanya where does this come from lah, sebab selama saya belajar saya tak ada pula macam cikgu saya cakap macam tu lah. So boleh tak Ustaz terangkan? Terima kasih Ustaz. Kenapa specifically dekat Mubin tu Ustaz? Sebenarnya tak pernah pun Nabi mengajar baca Yasin perlu berhenti kat Mubin. Cuba tuan-tuan buka Quran, sebenarnya Mubin tu dia salah tu sebenarnya kalau kita faham dekat Mubin tu. Memang surah Yasin surah yang ada banyak Mubin. Tapi Mubin dekat Yasin tu dia bukan merujuk kepada Quran tu Mubin. Dia sebenarnya orang yang buat perbuatan macam tu, kita tanya dia, kenapa dekat Mubin tu dia berdoa pula? Kenapa? Dia minta apa dekat Mubin? Dia sebenarnya macam ni. Memang Nabi, kalau dia sembahyang, dia baca ayat Quran, memang Nabi ni dia baca tartil. Kalau sampai pada ayat yang rahmat, dia berhenti, dia minta rahmat. Okey, betul. Kalau sampai pada ayat yang ayat bentuk azab, dia tengah baca Quran ni, dia tengah solat, dia akan berhenti baca ayat tu, dia akan minta lindung, ya Allah lindung aku daripada azab. Betul. Isunya adalah ketika mana mereka baca surah Yasin, yang dekat Mubin tu, dia berdoa kenapa? Tapi dari sudut hadis Nabi, adakah Nabi pernah baca Quran sampai pada satu ayat, Nabi doa? Ada. Jawapan dia ada. Kalau sampai ayat pasal rahmat, Nabi minta rahmat. Faham tak? Waktu Nabi jumpa ayat pasal azab, Nabi minta lindung daripada azab. Isunya adalah, macam yang Zah tanya tadi itulah. Kenapa dekat Mubin tu dibaca doa apa boleh sampai dekat Mubin tu? Kenapa tak baca pada lepas ayat pertama? Kenapa tak baca lepas ayat cerita Ashabul Qaryah? Dekat situ isunya. Dia mungkin ada sesuatu. Wallahu ta'ala a'lam. Yang tu saya memang tak tahu. Apa sebab jawapan, apa sebab kena baca dekat Mubin. Dia faham tak? Mubin dekat situ tu, Mubin tu, dia bukan semua merujuk kepada Quran tu Mubin. Ada Mubin jahat tau. Ada ayat yang Allah Ta'ala kata pasal syaitan tu musuh nyata. Allah kata, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kan? Kalau kita sampai dekat Mubin tu, tahu tak Mubin tu pasal apa? Allah Ta'ala kata sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Jadi berhenti dekat musuh kamu yang nyata, lepas tu doa apa? Kalau kita minta doa pada syaitan tak apa. Faham tak? Jelas tak maksud dia? Tapi kat situ saya wallahu ta'ala alam. Ustaz, saya berbalik kepada soalan saya, adakah benda tu digalakkan untuk buat ataupun itu maksud saya Ustaz. Dia begini. Isunya macam sebut tadi itulah. Sandarannya ada, Nabi kalau baca ayat Quran, Nabi berhenti baca, Nabi doa. Ada. Itu ada sandaran dia. Cuma pada surah Yasin tu, persoalannya, kenapa pasal pada Mubin tu doa apa? Okay, so Nabi tak pernah buat masa dekat surah Yasin lah. Setakat ni tak jumpa lagi. Jumpa lagi dalil cakap macam tu. Tak jumpa lagi. Cuma dalil lain yang Nabi baca Quran dalam solat, Nabi baca Quran dia panjang. Yelah. Jadi dia baca tartil satu ayat, tapi adakah Nabi baca tartil tu lepas dia baca ayat, dia berhenti, dia doa. Itu memang ada. Jadi konsep yang orang buat, dia baca Yasin, kemudian dia berhenti, dia doa. Cuma isu kita, kenapa pada Mubin dekat situ? Dekat situ persoalannya. Jadi saya pun tak boleh nak jawab. Saya boleh jawab, adakah bentuk baca ayat Quran, berhenti doa, ada sandaran hadis tak? Ada dari Nabi. Faham. Dia tak kisah surah apa pun. Jalan kat situ. Tapi
yang Yasin tu saya tak tahu. So saya tak boleh nak bagi jawapan adakah tepat berhenti pada Mubin tu ataupun pada ayat lain. Tu saya wallah ta'ala. Pasal saya tidak dapat maklumat tentang kenapa dia baca dekat Mubin. Okay Ustaz, Wallahu terima ta'ala kasih. alam. Okey, tuan-tuan dan puan, kita jumpa lagi nanti. Kita dah 20 cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Boleh baca. Ya. Sambung yang tentang yang tadi berkenaan bacaan Yasin ya. Tapi kadang sekarang ni ada bila baca Al-Quran yang ada yang ada ayat As-Sajadah tu. Ayat sejadah? Surah Yasin tak ada sejadah. Ini saya nak Saktah ke? yang lain lah. Bukan. Makna ada pada ayat Quran yang ada disuruh untuk sujud sajadah kan? Ada. Yang Yasin ini satu hal lagi yang berkenaan dengan yang ayat sajadah tu kan. Kalau ikut sunnah Nabi ya, baca yang ada ayat yang suruh sujud sajadah tu, maknanya dianjurkan kita sujud sajadah kan. Tapi ada di kalangan kita yang apabila baca Quran sampai di ayat yang ada sujud sajadah ni, dia orang tak sujud sajadah tapi digantikan dengan tasbih. Adakah itu dibolehkan? Okey. Sujud sajadah hukumnya adalah sunat. Boleh sujud dan tidak boleh sujud. Cuma yang tasbih tu saya wallahu ta'ala alam yang tu. Yang tu saya wallahu ta'ala alam di manakah sandaran bertasbih itu nak menggantikan pada sujud. Dia kalau tak nak sujud, tak sujudlah. Dia dua je. Bila kita macam sama-sama baca Al-Quran, tadarus ke apa kadang-kadang. Kita memang tahu tapi kalau bila kita tengok kenapa yang dia dibaca bila berhenti ada dia tasbih kan. Jadi kita nak tahu betul ke ini betul ke daripada mana ni kan. Sebab saya rasa tak ada Nabi tak buat macam ni. Kecuali dia ada bersedia untuk sujud. Berhenti baca tu dan dibangun untuk melakukan sajadah kan. Sebab jadi dia saya sujud. nak pastikan supaya dia tidak, orang kata itulah macam kita kata yang kata bid'ah tu kan, walaupun dia bid'ah hasanah, kadang ada yang membincangkan pasal bid'ah hasanah kan. Macam mana kita nak, bila kita tahu yang ini tak ada hadis mana, bila kita tengok kawan kita baca, kita nak supaya dia tidak amalkan kalau yang apa yang dikatakan sebagai tak ada Nabi buat macam tu. Apa Sujud tasbih tu dia baca tasbih apa? Ya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kadang 3 kali baca tu. Lepas tu baru sambung balik ayat yang terus. Okey. Wallahu ta'ala yang tu. Dia dua je pilihan dia, sama ada dia nak sujud tilawah ataupun dia tak nak sujud tilawah. Ya, yang itu yang kita tahu yang itu. Tapi bila kita tengok rakan kita buat kan, macam mana kita nak supaya dia orang kata ini tak ada dari Nabi kan, dia kata tak percaya, dia kata ustaz selalu ajak ustaz yang lain, dia kata suruh buat gantikan dengan tasbih tu. Itulah. Sebab kadang saya tengok macam tu juga kalau kita tengok dalam tilawah Al-Quran ke apa di program tilawah Al-Quran, saya tengok bila baca surat sajadah, ada yang sujud sajadah, dia orang tak ada pun kori-kori ataupun qari'ah tu ganti pada ni dah kan. Dia orang terus je sambung pada ayat-ayat yang seterusnya. Okey, macam ni. InsyaAllah nanti minggu yang berikutnya waktu kita belajar pasal tasbih, nanti kita cuba carikan jawapan tu nanti. Dua jawapan tu. Jawapan yang Mubin Yasin tadi tu dengan yang tasbih tu. Kita sebenarnya kena dapatkan dulu maklumat daripada pihak yang menganjurkan baca tu dulu. Sebab dia begini, kita tak boleh nak hukum ia secara bid'ah, secara on the spot, melainkan kita kena tahu dia boleh letak sandaran dekat mana. Apa tak maksud dia? Macam yang Zah tanya tadi itulah. Kan, baca Yasin berhenti, lepas tu berdoa. Ada tak sandaran dia kat situ?
Kat situ. Jadi kita kena tahu dulu sebab dia. Sebab kita kena tahu dulu sebab apa dia baca tasbih kat situ. Yang tu saya perlukan kepada jawapan tu. Supaya kita melihat, supaya kita tidak juga menghukum dengan satu perbuatan yang kita pun tak boleh nak hukum orang dengan perbuatan bid'ah juga. Kalau tanpa kita memahami dia punya memahami tentang konsep dia apa. Dia macam baca Yasin tadi itulah. Kalau dia ada menetapkan, mengkhususkan atau dia berkata ini sunnah ni, ini mesti dekat situ dia akan jatuh kepada ulama bincang dari sudut mengada-adakan dalam agama. Contoh kalau macam dia baca subhanallah tadi kan, kata kat dia, okey, kalau awak tak baca subhanallah ketika sejadah ni, apa jadi kat dia? Kalau dia kata berdosa, yang tu dia akan termasuk dalam benda bid'ah. Dia akan beritahu ustaz yang dia belajar tu suruh tak apalah, yalah. Kemungkinan ustaz tu dia ada alasan dia ada sandaran dia. Kita kena dapatkan dulu. Kalau Puan Salma boleh dapatkan, mungkin kita boleh jawab nanti pada kelas yang akan datang untuk tajuk tasbih nanti insya-Allah. Ustaz, saya ada pengumuman ni saya. Ya, silakan. Kita nak habis dah. Okey. Nak masak pula ni, nak masak. Ya. Kepada semua ya, ahli-ahli persatuan dan jemaah-jemaah Persatuan Wanita Islam Prihatin ya, dan juga jemaah-jemaah yang lain, terima kasih kerana sudi mengikuti kelas-kelas kami. Mulai bulan Jun onwards ya, mulai bulan Jun kita akan bersama-sama ustaz pada minggu pertama dan minggu kedua Isnin ya. Walaupun puasa saya sebelum ni pada setiap hari Isnin, tetapi mulai bulan Jun kita akan bersama-sama ustaz hanya pada minggu pertama dan minggu kedua Isnin. Dan minggu ketiga dan keempat kita ada tenaga pengajar lain untuk fiqh dan tauhid. Okey. Namun ustaz masih akan mengajar pukul 9 pagi ustaz ya, every Monday so. Apa tu kelas doa? Maksud saya ustaz hari Isnin bersama-sama kami mulai 10.30. Betul, 10.30. Ya, but then from 9 o'clock onward ustaz ada juga kelas kan? Jadi bermakna anda PW atau anda persatuan kami boleh mengikuti dari pukul 9 hingga sebelum pukul 10.30 untuk kelas kami. Okey, juga announcement untuk PW, kitab Riyadhus Salihin yang kita ada, kita boleh mengikuti anjuran kawan sahabat kita juga ya, Datuk Nurul dari Hisanin Galore Resources pada hari Jumaat 10.30 pagi. Betul Ustaz ya? Betul. Jadi saya sarankan semua jemaah Persatuan Wanita Islam Prihatin dan ahli-ahli boleh mengikuti kelas Jumaat pagi 10.30 menggunakan kitab Riyadhus Salihin yang kita ada. Betul. Ya. Lagi satu Ustaz, ramai yang bertanya kelas Fadail A'mal ini ya, first kita beristighfar ya, kita kupas istighfar. Betul. Tasbih, tahmid dan tahlil kan. Jadi Ustaz. Ya. Katakanlah. Apa tu? Ada apa? Kenapa suara tak keluar ni? Sedanglah. Putus kot. Puan Mazidah. Kak Mazidah ni mana ni? Hello Ustaz. Ya. Masih wujud lagi ni. Alhamdulillah. Saya sebab ada line masuk tadi dah tergendala sekejap. Okey, katakan. Jadi saya Ustaz pun dah tenggelam because of the call coming in tadi. Never mind. Jadi Ustaz, rakaman untuk kita punya istighfar, tasbih, tahmid dan tahlil masih belum keluar ke Ustaz? Ada kat YouTube tadi Nanti sebab ramai yang bertanya kan mengenai ini, dan saya serahkan pada Ustaz lah ya, selepas Fadail A'mal ada Ustaz apa yang mengajar untuk minggu pertama kedua, saya serahkan pada Ustaz, nanti Ustaz share pada kami lah ya, info-info seterusnya. Baik. Okey, lagi satu, okey. Sebelum saya akhiri Ustaz, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dan ingin memberi peringatan untuk menjaga SOP dengan keadaan yang amat getir waktu ini.
dan sama-sama kita berdoa semoga kita semua, kita dan ahli keluarga kita semua sentiasa di dalam perlindungan dan peliharaan Allah untuk dijauhkan daripada coronavirus. Maka apa yang doa-doa kita belajar daripada ustaz atau dosa lain diharap kita dapat mempraktikkannya, ya. Dan maaflah kalau saya sarankan mungkin ada yang tak setuju, ada yang setuju untuk mengambil vaksin. Jadi saya secara secara umum saya galakkanlah kita ambillah vaksin.